Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Jemaat, di dalam kehidupan kita mengalami banyak tantangan, pergumulan yang terkadang membuat kita merasa sepertinya Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan kita. Sulit sekali bagi kita untuk mengingat bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Ada seorang teolog hamba Tuhan mengatakan, setiap pagi kita bangun dengan pikiran yang dapat melupakan Allah. Begitulah kelemahan di dalam diri kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita punya Allah yang baik. Ketika kita datang ke hari Sabat, kita memiliki waktu dan kesempatan untuk ada di dalam tangannya. Untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Biarlah hari ini kita semua dapat diberkati tentang firman Tuhan, di mana Allah senantiasa hadir di dalam segala keadaan di dalam hidup kita. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Jemaat, satu bagian firman Tuhan yang akan mendasari ibadah kita pada hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Bapak Ibu Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Bapa yang mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita dan melalui kuasa Roh-Nya yang akan menuntun kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini boleh ada waktu di mana kami datang untuk merayakan kehidupan kami yang sudah kami jalani bersama dengan Engkau. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, kami sering lebih mudah melupakan firman-Mu, menjauhi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, hari ini kami bisa hadir, itu semua karena anugerah Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Engkau dan biarlah firman-Mu secara pribadi berbicara kepada setiap kami pada ibadah hari ini. Sehingga kehidupan kami boleh terus melakukan kehendak-Mu, sehingga Engkau datang nanti kedua kali bersama-sama dengan kami, membawa kami untuk bersama Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap masuk di dalam ibadah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah Tuhan memelihara kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Setiamu tak pernah layu.
terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara dan menjagai kehidupan kami. Engkau juga Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Mungkin terkadang kami tidak mengerti, tapi dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau menolong kami. Mari sama-sama kita katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, itu yang Dia sediakan bagi kita. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya
在我们的生命中，无论遇见顺境还是逆境，我们都要记住，有主耶稣与我们同在，他不会离弃我们，他能救我们脱离一切的苦难，使我们可以得到平安，得到安息。我们一起来唱这首歌，求主耶稣引领我们的生命。耶稣领我真喜欢，蒙主引导，心中平安。无论日夜，东经其中。
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 主内亲爱弟兄姐妹们平安。 Sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan pada saat ini, 还没进入我们的正道呢， saya mau menyampaikan 2 hal kepada kita. 我向大家诉说2个事情。 Yang pertama, Bapak Ibu, mulai minggu berikutnya di awal bulan Juni, 第一件的事呢，就是说6月份开始， kita akan melakukan ibadah live streaming. 我们的崇拜会呢是直播的， Ibadah yang disiarkan secara langsung pada hari Minggu dari gereja. 就是说直接从教会里面直播出我们的崇拜会。 Dan itu akan diadakan jam 8 pagi Bapak Ibu. 时间呢是早上8点。 Oleh karena itu saya mendorong setiap kita untuk dapat bersama-sama dalam ibadah live streaming ini, kita hadir bersama-sama untuk ibadah. 因此呢，我很盼望说我们每一位可以准时呢参加8点的敬拜会。 Mungkin Bapak Ibu biasanya juga ada ibadah di jam 9.30 atau jam 5 sore. Saya mendorong kita, ayo kita gabung bersama-sama. 如果之前呢，我们的敬拜会可能是在9点半或者5点呢，我邀请，如果可以，我们一起8点敬 Meskipun 拜。 rekaman ibadahnya tetap ada di jam 9.30 maupun jam 5 sore. 虽然说9点半或者5点呢，我们还可以在那个线上。 Bapak Ibu 进行 dapat 敬拜 mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube gereja seperti biasa. 像通常一样呢，我们敬拜会可以参加在这个 YouTube 的给嘎嘎。 Dan ini melatih setiap kita untuk kembali disiplin dalam ibadah kita. 我们现在这样子做，就是要锻炼我们，让我们可以纪律在崇拜的时间。 Doakan semua dapat berjalan dengan baik. 我希望大家可以支持祷告。 Yang kedua Bapak Ibu, Tiada. sebagaimana kita ketahui bahwa gereja akan melakukan pembinaan kelas pemuritan 102. 我们教会要进行一个辅导班，就是102的辅导班，门训的辅导班 Di。kelas ini kita akan belajar tentang bagaimana membangun proses pertumbuhan spiritual. 在这个班里面呢，我们要学习如何让我们的灵命可以有成长。 Ada 7 aspek yang akan mempengaruhi pertumbuhan kita dan kita akan belajar bersama-sama tentang pertumbuhan spiritual. 在里面呢有7个因素，我们要学习让我们的灵命可以有成长。 Belajar menjadi seorang murid adalah berbicara soal proses untuk bertumbuh semakin mirip dengan sang guru. 当我们说我们要成为一个门徒呢，这个门训的过程呢，就是我们学习如何可以更效法老师。 Dan di dalam kelas ini Bapak Ibu kita akan mulai dengan kemudian tes karunia kita akan melihat kelemahan dan kelebihan kita. 在这个班里面，我们要学习，我们要预测一下我们的恩赐， Kita 我 akan 们的缺 menggunakan 点或者我们的 alat 优点。 ukur untuk melihat posisi spiritual kita dan bagaimana kemudian kita mendisiplinkan untuk proses pertumbuhan kita. 然后我们可以衡量一下我们的灵命的程度是在哪里，我们要纪律一下，来锻炼我们的属灵的。 Oleh karena itu saya mendorong setiap kita untuk mendaftar di kelas ini. 因此呢，我鼓励大家，我们可以一起来参与。 Sekitar 12 pertemuan dan kita akan adakan secara online. 总共呢就是有12次，然后我们是在线上的进行。 Oke, pada saat ini Bapak Ibu saya rindu itu disampaikan kiranya kita dapat cermati bersama-sama. 很盼望大家注意刚才我所说的，也很希望大家可以参与。 Mari kita sekarang siapkan hati kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan untuk 现 membaca 在呢，我 firman. 们要预备我们的心，要领受主的话语，求主帮助。 Tuhan, hari ini kami bersyukur 主啊，今天我们线上感谢， kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. 再次我们可以听到你的话语。 Apalagi yang dapat menguatkan hati setiap kami kalau bukan firman-Mu yang berbicara bagi setiap kami setiap minggu. 除了你的话，每个礼拜向我们诉说，还有其他事吗？可以兼顾我们。 Siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk mencermati dan menghayati firman-Mu. 主啊，求你预备我们的心思意念，让我们可以真的可以领受你的明 Terima 白你的 kasih 话语。 Tuhan. 主啊，感谢 Kami 你， siap mendengarkan firman-Mu. 我们准备好要聆听了。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告祈求奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, hari ini secara khusus kita akan berbicara tentang tema Rest in God yang terakhir. 今天呢，我们特别要讲的关于在主里面安息最后的一个主题， Dan berbicara tentang tuntunan daripada Allah. 然后讲到关于神的引领， Seperti apa Allah menuntun anaknya. 神是如何的引领他的子女呢？ Dengan demikian kita dapat mengalami ketenangan di dalam Tuhan. 这样子我们才能感受到安息在主里 Saya 面。 mengajak kita untuk membuka dari Keluaran pasal 17 我们起翻开圣经呢，从出埃及记17章 ayat 8 sampai 15. 第8到15节。 Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 15. 出埃及记17章8到15节。 Demikian firman Tuhan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek.
Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. 出埃及记17章8到16节。那时，亚玛力人来在利非定和以色列人战争。摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛力人征战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。”于是约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛力人征战。摩西、亚伦与户尔都上了山顶。摩西如何举手，以色列人就得胜；何时垂手呢，亚玛力人就得胜。但摩西的手发沉，他们就搬石头来，放在他以下，就坐在上面。亚伦与户尔扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。约书亚用刀杀了亚玛力王和他的百姓。耶和华对摩西说：“我要将亚玛力的名号从天下全然涂抹了。你要将这话写在书上做纪念，又念给约书亚听。”摩西筑了一座坛，起名叫耶和华尼西，就是耶和华是我旌旗的意思。又说：“耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛力人征战。” Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Tuhan bersikeras menghapus Amalek? 我们来想一下，为什么神硬着要把亚玛力人除掉呢？ Latar belakang daripada yang barusan kita baca ini Bapak Ibu tercatat di kitab Ulangan. 刚才我们所读的，它的背景有记载在《申命记》25章。 Kita melihat Ulangan pasal 25, 申命记25章 ayat 17 sampai 19. 17到19节。 Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapus ingatan kepada Amalek dari korong langit. Janganlah lupa. 申命记25章17到19节，你要纪念你们出埃及的时候，亚玛力人在路上怎样待你们。他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦，击杀你近后边软弱的人，并不敬畏神。所以呢，耶和华你神使你不被四围一切的仇敌扰乱，在耶和华你神赐你为业的地上得享平安。那时你要将亚玛力的名号从天下涂抹了，不可忘记。 Demikian pembacaan firman Tuhan kita Bapak Ibu. 我们读经就到这里。 Diberkatilah setiap kita yang membaca dan melakukannya di dalam kehidupan kita. 凡读主的话并遵行在日常生活里的人，必为有福。 Bapak Ibu, untuk mengarahkan firman Tuhan pada saat ini, 指导我们呢， saya ingin mengingatkan kita peran kita sebagai murid-murid Kristus. 我们要想起我们的角色就是门徒。 Saya yakin dan mengetahui bahwa setiap kita pasti percaya dan mengetahui dan tahu bahwa Allah menuntun hidup kita. 成为基督的门徒呢，我们相信，我们知道神基督引领我们。 Berbicara soal menuntun berarti membawa dari langkah per langkah Bapak Ibu. 引领的意思就是一步又一步的带领。 Tetapi antara mengetahui dan mengalami tuntunan Allah adalah dua hal yang berbeda. 但是呢，经历到和知道是两回事。
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa ketika kita bukan hanya mengetahui tapi juga mengalami tuntunan Allah, 但是我向大家说，我们不只知道，但是我们也是经历到神的引领。 maka percayalah bahwa engkau dan saya akan dapat mengalami ketenangan dalam kehidupan kita. 相信吧，我们确定会感受到在神里面的安息， Karena kita tahu siapa yang menuntun langkah per langkah. 因为我们知道是谁引领我们的每一步。 Pertanyaannya adalah, sekarang bagaimana kita dapat mengalami? 我们如何才能经历到呢？ Maka kita mau belajar bersama-sama pada saat ini bagaimana cara Allah bekerja dalam menuntun langkah per langkah 所以 kehidupan 呢，今 anak 天 ini. 我们一起来学习呢，我们成为神的儿女，神是如何的引领我们。 Ada dua cara yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, 在我们的生命里面，神用两个方式 dalam menuntun kehidupan kita. 引领我们的生活。 Yang pertama adalah Allah berperang bagi anak-anaknya. 第一呢，神为我们征战。 Bapak Ibu, di Keluaran pasal 14 ayat 14 sudah tercatat bahwa Allah yang akan berperang untuk umatnya. 在出埃及记14章14节呢，记载耶和华必为我们征战。 Kenapa Allah yang berinisiatif untuk berperang untuk umatnya? 为什么神主动呢为他的百姓征战呢？ Karena Allah ingin menunjukkan kepada umatnya siapa yang berkuasa dan kuasa siapa yang benar dan besar. 因为神要向他的百姓显出是谁最伟大的，是谁的权力最大的， Sehingga umatnya tahu Tuhan yang mereka sembah itu seperti apa. 使他们可以知道他们所敬拜的神是怎样的神呢？ Dan mereka harus bergantung kepada 然 siapa. 后他们必须要依靠谁？ Catatan di dalam perikop yang kita baca tadi ayat 10 sampai ayat 13 mencatat bahwa di balik pedang Yosua ada Tuhan yang adalah pahlawan perang yang sebenarnya. 刚才我们所读的这段经文第10到第13节呢，记载说，约书亚的刀的背后呢有神在。 Peperangan di dalam kehidupan kita bukanlah kita yang perangi Bapak Ibu, tetapi Allah kita yang akan berperang bagi kita. 在我们生活里面所有的征战呢，不是我们自己出战，但是是神为我们征战。 Jadi Bapak Ibu, untuk mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita, bergantunglah kepada Allah yang selalu berperang bagi engkau dan saya. 因此呢，在面对一些的征战呢，还是问题呢，我们要依靠神，因为他为我们征战。 Bagian kedua, 第二点， bagaimana cara Allah menuntun kehidupan setiap kita. 神如何的引领我们的生命呢？ Karena Allah selalu memakai keluarga-keluarga Allah yang lain untuk kemudian menuntun langkah setiap kita. 神会接着神的家庭，成为他的居民来引领 Allah 我 bisa 们。 memakai orang lain untuk kemudian setiap kita, untuk menolong setiap kita dan menuntun setiap kita. 神会使用别人来引导我们，来帮助我们。 Seperti perikop yang tadi kita baca Bapak Ibu, Allah bekerja melalui Musa bagi Yosua. 如同刚才我们所读的经文，就是接着摩西呢，神帮助约书亚； Allah juga bekerja melalui Harun dan Hur bagi Musa. 接着亚伦和户尔呢，神也帮助摩西。 Bapak Ibu, kalau kita lihat cerita-cerita di Keluaran sebelumnya 如果我们再看一下出埃及记之前的经文， tentang bagaimana Tuhan menggunakan tongkat itu. 之前神就是怎样的用杖， Tuhan menggunakan tongkat itu untuk menghasilkan banyak kemenangan. 接着杖呢，神已经做了很多的，得到了很多的胜利。 Tetapi pada saat ini Tuhan tidak hanya mau menggunakan tongkat itu saja, tetapi Tapi- juga memakai Harun dan Hur untuk memberikan kemenangan bagi Israel. 现在呢，神不单单用那个杖而已，但是使用了亚伦和户尔，给以色列带来很多的胜利。 Jadi Allah akan memakai keluarga Allah untuk menjadi alatnya, 所以神会用神的家庭成为他的器皿， menuntun setiap kita untuk mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita. 引领我们，使我们在生活里面可以得到安息。 Dan Anda dan saya pun dapat dipakai Allah untuk menolong orang lain. 神也会使用你和我成为别人的帮助。 Sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana caranya Allah menuntun? Dia berperang bagi kita dan bekerja melalui orang lain. 所以又再一次呢，神如何的引领我们呢？就是帮助我们借着别人。 Dan ketenangan yang dimasukkan di sini Bapak Ibu bukan ketenangan tanpa masalah. 在这里所谓的安息呢，不是说没有什么问题的事情。 Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang instan bagi kita. 神呢没有应允我们，给我们的事情都是快速的。 Ketenangan yang sejati itu bukan ketidakadaan masalah. 真正的安息呢，不是说没有避难，没有问题，没有困难，不是。 Karena selama kita hidup masalah pasti ada 因 Bapak 为当 Ibu. 我们还活着的时候，确定会遇到困难。 Jadi Tuhan bekerja bagi kita, memberikan kita damai, ketenangan, istirahat, bukan karena tidak ada masalah. 所以神赐给我们的安息，给我们的平安呢，不等于说我们没有遇到困难还是问题， Tetapi tentang siapa yang berkuasa di balik masalah itu. 但是是谁在这些问题困难背后呢是掌权者？
Dan berikutnya yang mau kita belajar Bapak Ibu, 然后我们还要学习的呢， yaitu bagaimana apa yang dapat kita lakukan untuk mengalami ketenangan. 我们要怎样做才能得到安息？ Kita sudah melihat bagaimana cara Allah bekerja tadi. 我们已经知道了神如何的动工， Pada saat ini kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan. 现在我们要知道我们要怎样做。 Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan peperangan dengan Amalek ini, 如果我们来注意看，就是以亚玛利人征战呢， yang tercatat dengan begitu jelas di dalam kitab Keluaran 17 yang tadi kita baca. 刚才我们所读的出埃及记17章记载得很清楚， Dicatat dengan begitu indah Bapak Ibu kalau perhatikan. 记载得很美好，描述得很清楚。 Karena di sana dicatat semua adalah pahlawan, tetapi tanpa menonjolkan satu pribadi pun. 因为在里面记载了全部都是英雄，但是没有突出某一个人。 Misalnya di ayat 9, 比如说在第9节， Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan Amalek. 摩西对耶稣亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛利人征战。 Pilihlah orang-orang di sana tentunya adalah menyatakan sebuah pilihan kepada orang-orang terbaik. 确定要在选人的时候啊，就是最好最优秀的人，他们才选出来。 Dan Musa berkata kepada Yosua yang memilih, berarti Yosua yang akan memimpin orang-orang ini. 然后摩西向约书亚说：“你去选，等于说领导还是领袖人就是耶稣 Tetapi 亚。 cerita itu tidak berhenti di sana. 但是故事没有停在这里。 Kalau berhenti di sana seolah-olah Tuhan ingin menonjolkan figur Yosua, Bapak Ibu. 如果停在这里呢，好像摩西就要展现出来的就是约书亚这个人， Tetapi dilanjutkan. 但是继续下去。 Dikatakan oleh Musa, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. 就是明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。 Saya yakin bahwa dengan Yosua saja mereka bisa menang. 我相信只单单约书亚而已呢，他们也可以胜利。 Tidak perlu sampai Musa bawa tongkat ke atas bukit. 其实也不需要摩西要在那个山顶上拿着杖， Tetapi kali ini Tuhan ingin mengajarkan sesuatu yang berbeda kepada orang Israel. 但是呢，这一次呢，神要特别的教导以色列人学习不同的事。 Sampai di sini kita dapat melihat bahwa jikalau menang itu bukan hanya karena Yosua, tapi ada peran Musa di balik itu. 所以在这里我们学习到，在这里如果可以得胜呢，不是约书亚的那个角色，但是有摩西的角色。 Musa berkata dia akan pergi ke puncak bukit dan berdiri di sana dengan memegang tongkat Allah di tangannya. 然后在这里记载说，明天我要用手拿着神的杖，站在山顶上。 Bapak Ibu, itu dapat menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi Musa. 其实对摩西来讲，这就是一个很自豪感， Karena dicatat di ayat 11 Bapak Ibu, 因为在11节记载 terjadi demikian. 发生这样的事。 Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan, lebih kuatlah Amalek. 就是当摩西把手伸出的时候呢，以色列人就得胜；但是当他的手垂下的时候呢，就是亚玛利人得胜。 Tetapi Musa tidak dapat terus-menerus mengangkat tongkatnya Bapak Ibu. 但是摩西不可能一直把他的杖举上去呢。 Dikatakan maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka ada untuk Musa dikatakan di sana. 在这里记载说，摩西的手发沉了。 Siapa mereka? 他们是谁呢？ Yaitu di sana ada Harun dan Hur Bapak Ibu. 在那时候就是亚伦和户尔。 Harun dan Hur terus menopang tangan Musa supaya dapat tetap terangkat ke atas. 亚伦和户尔呢，不断的帮摩西举住他的手，让摩西的手一直往上面举。 Sehingga peperangan ini kalau dimenangkan juga bukan karena Yosua, bukan karena Musa, tapi di balik itu juga ada Hur dan kemudian Harun. 所以这个胜利呢，不单单是约书亚，还是摩西的帮助，但是有亚伦和户尔。 Dan itu bukan waktu sementara Bapak Ibu, karena dikatakan tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam Bapak Ibu. 在这里呢，不是一段段，还是1小时、一短时间而已，但是他们扶着摩西的手，就是直到日落。 Lalu pertanyaannya, apakah kemudian kemenangan melawan Amalek ini adalah karena bersatunya Yosua, Musa, Hur dan Harun? 然后我们来想一下，是不是这个胜利呢，就是因为约书亚、摩西、户尔、亚伦他们的角色呢？ Tidak Bapak Ibu, di ayat 15 tercatat dengan sangat detail. 第15节记载得很清楚。 Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. 耶和华摩西筑了一座坛，起名叫耶和华尼西，就是说耶和华是我惊奇的意思。 Di ayat 16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. 又说耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛利人征战。 Jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan peran mereka adalah peran pasif di balik peperangan itu. 所以如果我们来注意看，他们在这个战争呢，他们是被动的，不是主动。 Keberadaan mereka di sana semata-mata karena Tuhan menggunakan mereka sebagai alat.
他们所有的行为呢，就是成为神的器皿而已。 Tetapi sepenuhnya peperangan itu dimiliki oleh Tuhan. 这个战争呢，完全呢就是神在出战的。 Jadi Bapak Ibu, apa yang kita perlu lakukan untuk mengalami ketenangan, belajar percaya kepada Allah. 所以我们如何可以得到这个安息呢？就是要学习相信神。 Yosua tidak dapat berkata bahwa saya tidak mau mengandalkan Musa, saya pasti bisa. 耶稣不能说我不要依靠摩西，我自己会，我可以的。 Musa tidak dapat berkata cukup dengan tongkat saja. Yosua tidak perlu di bawah. 摩西也可以说我追着我的杖就可以了。耶稣也不用在下面打仗。 Atau Musa mungkin berkata saya dapat tetap mengangkat tongkat saya sampai malam, tidak perlu Harun dan Hur. 或者摩西说我还可以举着我的手，不需要亚伦和户尔。 Tidak bisa Bapak Ibu, karena semua mereka terbatas di sana. 不可能的，因为他们每一个都是有限 Dengan 的。 mengandalkan mereka saja peperangan itu tidak akan dimenangkan. 如果单单靠他们呢，这个胜利不可能他们得到。 Makanya Musa berkata, Allah lah yang berperang melawan Amalek turun-temurun. 所以在这里，摩西说，就是神与亚玛利人征战，直到永永远远。 Catatan perikop ini dicatat untuk menjadi ingatan bagi orang Israel. Siapakah yang berkuasa sebenarnya dalam kehidupan kita. 这个故事记载在里面，就是让以色列人知道是谁掌权他们的生命 Kepada 里面。 siapa kita harus mengandalkan hidup kita supaya dapat benar-benar mengalami tuntunan dan ketenangan dalam hidup 我们要 kita. 真正的依靠谁呢？才可以得到真正的安息， Yaitu Allah. 就是神。 Untuk percaya kepada Allah Bapak Ibu, kita tidak dapat percaya buta. 我相信神呢，我们不能盲目的相信。 Makanya Bapak Ibu kalau kita cermati baik-baik 所以 di 如 dalam 果我们仔 perikop 细 yang 看 tadi kita 我 baca 们刚才所读的经文 di ayat 14. 第14节， Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. 耶和华向摩西说：“我要将亚玛利人的名号从天下涂抹了，你要将这话写在书上， Karena 做纪 orang 念。 Israel tidak dapat percaya buta kepada Allah. 因为以色列人不能盲目的相信神， Maka Tuhan menuliskan kitab ini supaya mereka ingat apa yang Tuhan lakukan. 所以这话就写在书上，让他们可以纪念。 Jadi Bapak Ibu, supaya engkau dan saya dapat percaya kepada Allah, maka kita perlu memiliki sebuah ingatan, yakni kitab suci itu. 所以呢，让我们可以相信神呢，我们必须要有一个记忆力，就是我们要相信主的话语，接着圣经。 Supaya kita dapat belajar terus-menerus seperti apakah Allah itu. 所以我们可以不断的学习我们所相信的神是怎样的神呢？ Siapakah Allah yang berperang bagi kita? 是哪一个神为我们征战的神？ Nah, ketika kita belajar terus-menerus dari kitab suci dan dengan pimpinan daripada Allah Roh Kudus Bapak Ibu, 所以当我们不断的从圣经里面学习，还有圣灵的引导我们呢， maka kemudian kita akan dapat mulai percaya kepada 我 Allah. 们就可以开始相信神了。 Bapak Ibu, kita tidak mungkin akan mempercayakan hidup kita kepada Allah tanpa kenal siapa Allah itu. 如果我们不相信神啊，不可能不认识神，我们不可能会把我们的生命交托仰望相信他。 Jadi Bapak Ibu Saudara saya, semua harus dimulai dari sebuah pengenalan. 所以是从认识开始。 Makanya kenapa Tuhan mengizinkan peperangan itu tidak terjadi di awal, tapi di bagian akhir ketika mereka sudah keluar dari Mesir. 所以我们看到为什么神不允许，就是不让许可他们经历到这个征战在开始呢？但是当他们要离开的时候，才让他们 Mereka 经历 sudah 到。 mengalami mujizat demi mujizat dari air pahit dan kemudian banyak masalah yang lain. 就是当他们经历到很多的神迹，就是说麻辣的水啦，还有其他等等的事件， Mereka juga sudah menerima hukum daripada Allah 他们也受到神的惩罚， dan kemudian mereka baru perang. 然后他们才开始进入征 Supaya 战， mereka benar-benar mengenal siapakah Allah itu. 使让他们真的认识到他们所信的神是 Sehingga 谁。 ketika kita sudah mengenal Allah dan proses mengenal Allah Bapak 所以 Ibu, 当我们在认识神的过程呢， kita kemudian percaya dan meletakkan hidup kita ke tangan Allah. 我们相信把我们的生命交托在 Tapi 神 itu 的手 tidak 里， serta-merta membawa iman kita untuk kuat. 不是自然而然让我们的信心坚固了。 Tentu kita akan bertanya, benar nggak ya? Benar nggak ya? 确定我们会有这样子提问，是真的吗？是真的吗？ Pengalaman di dalam kehidupan kita akan Tuhan pakai untuk benar-benar mengkonfirmasi iman kita. 是否我们所经历的事情呢，让我们的信心可以得到印证？ Sehingga seseorang yang mengalami ketenangan di dalam hidup adalah seseorang yang mendapat konfirmasi antara apa yang dia tahu dengan pengalaman kehidupannya. Membawa dia semakin percaya kepada Allah. 是每一个人他相信人的呢，相信神呢，他得到安息，得到主的引领，就是接着他所相信、所知道的，然后接着他的经验也是得到印证了，让他知道、相信得在神里面的安息。 Dan supaya kita memiliki pengalaman Bapak Ibu, kita harus berperang.
让我们得到有经验还是经历呢？ Tuhan akan pakai engkau atau orang lain untuk masuk di dalam peperangan yang sebenarnya dialah yang berperang di sana. 就是让我们进入到个战场上，其实在里面出战的是神。 Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita. 因此呢，神允许我们经历到很多很多的困难在我们的生活里 Supaya 面， kita hidup terus menerus setia dan percaya bergantung hanya kepada Dia. 使我们可以活出一个忠心、相信、仰望、依靠神的生命。 Dan untuk percaya Bapak Ibu, 让我们可以相信呢， kita harus melepaskan. 我们必须要放下。 Bapak Ibu, Yosua tidak dapat berperang dengan hanya mengandalkan pedangnya saja. 因为虽然呢，不能单单靠他的那个剑 Dia 可以去 punya 出征战， iman untuk melihat bahwa di sana, di atas sana, Musa juga sedang berperang. 他必须要有信心，就是在山顶上呢，有摩西也正在征战。 Musa juga harus memiliki pola pikir yang sama, bukan hanya karena tongkatnya saja maka dia akan menang. 摩西也有同样的想法，就是不是借着他的杖他可以 Tetapi 得 dia 胜， membutuhkan Harun dan Hur. 但是他需要亚伦和户 Dan 尔。 semua mereka harus memiliki keyakinan bahwa di balik itu yang membuat peperangan itu mengalami kemenangan adalah Allah. 然后他们四位呢，都是必须要有同样的信心，在这一切的背后呢，有神的帮助，神的大能帮助他们， Itu tidak mudah Bapak Ibu. 这是不容易的。 Itu berarti mereka telah melepaskan banyak hal untuk mempercayakan kemenangan itu di tangan Allah. 意思说，他们已经放下很多事情呢，交托在主的手里。 Bapak Ibu, saya pernah membaca salah satu tulisan tentang strategi perang. 亲爱的弟兄姐妹们，我曾经读了一本书，就是关于战争的策略， Tentang latar belakang peperangan di Timur Tengah. 就是在中东他们的战争背后是什么？ Setiap orang yang diutus untuk berperang Bapak Ibu 每一个派去出战的人， harus yakin dan percaya bahwa lewat tangannya maka peperangan itu akan dimenangkan. 他们必须要有自信，说接着他呢，这场仗会胜利。 Baik dari jenderal yang memimpin sampai prajurit rendahan semua harus memiliki pemikiran yang sama. 不管是从元帅还是那个小兵呢，他们必须有同样的意念。 Tetapi orang Israel tidak demikian. 但是以色列人他们不是如 Mereka 此 justru 的， harus melepaskan untuk mempercayakan itu kepada Allah. 他们必须要放手，让神来掌管，神来去做。 Bapak Ibu, itu tanpa iman kita akan berperang dengan sangat gelisah. 如果没有信心呢，我们绝对会很挣扎的，我们没有自信的去。 Tetapi kita tetap harus percaya bahwa Allah akan berperang di balik itu. 但是我们必须要相信，在这背后有神为我们征战。 Belajar untuk mengizinkan Allah yang berperang. 我们要学习允许神征战。 Bapak Ibu, hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. 我不晓得今天我们在我们的生活里面有发生什么事， Peperangan apa yang kemudian kita alami dalam kehidupan kita. 我们所面对、所经历到的征战是什么？ Saya tidak mau menyepelekan setiap persoalan yang Bapak Ibu hadapi. 我不轻看我们所面对的每一个事情， Tapi Bapak Ibu harus percayakan bahwa peperangan di dalam kehidupan Bapak Ibu itu akan dimenangkan oleh Tuhan. 但是大家必须要相信，我们所面对的战场呢，神会让我们得到胜利的。 Jangan ambil alih Bapak Ibu harus melepaskan itu kepada Tuhan. 我们不要掌管，我们要放手，交在 Hari 主 ini 的手里。 berdoalah. 今天我们要祷告， Tuhan, saya bergumul dengan persoalan ini. 主啊，我为这件事情挣扎。 Hari ini saya tidak lagi mau mengontrol persoalan ini. 今天呢，我不要再控制我的事情了， Karena saya tidak mampu. 因为我没有这个能力。 Saya mau melepaskan dan menyerahkannya ke dalam tangan 我要 Tuhan. 放手，让主来接手。 Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan berperang bagi Anda. 然后我们可以看到神如何的为我们征战。 Jadi Bapak Ibu, yang kita perlu belajar hari ini, 所以今天我们必须要学习的， di luar daripada Allah bekerja dan berperang bagi kita, 就是除了神为我们征战呢， tugasmu dan tugas kita semua adalah melepaskan. 你和我的任务，我们必须要做的就是要放手。 Kalau tidak melepaskan, kita tidak bisa percaya. 如果我们不能放手，那神就不能接手 Kita。tidak dapat percaya tanpa melepaskan. 我们如果相信，但是不放手，是等于没 Karena 有。 percaya adalah bergantung. 相信意思就是依靠， Mari kita lakukan 所以我们 bersama-sama. 必须一起来做。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福 Mari 我 kita 们， tundukkan kepala kita. 我们低头祷告。 Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. 主啊，我们感谢你的美善， Engkau Allah yang tidak membiarkan kami berjalan sendiri, 你是不让我们独自一人行走的 tapi 神， selalu menuntun setiap kami. 你不断的引领我们。 Kami berdoa mempercayakan setiap hal dalam kehidupan kami ke dalam tangan tuntunan Allah. 我们祷告祈求，在我们生活里面的每件事交托仰望在你的 Kami 手里。 belajar untuk tidak mengontrolnya sendiri, tetapi mempercayakan ke dalam tangan Tuhan. 我们要学习不要自己掌控，但是我们要交在 Tuhan 你 yang 的手里。 menolong, Tuhan yang 主帮 memimpin. 助，
求主引领。 Mampukan kami untuk memiliki iman seperti itu. 主啊，求你赐给我们力量，让我们可以有这样的信 Tetap 心。 bawa setiap kami untuk belajar percaya kepada Allah melalui firman Tuhan. 接着你的话语，我们要相信你， Supaya kami semakin mengenal Allah seperti apa yang kami andalkan. 让我们可以更认识你，我们可以知道我们所依靠的神是怎样的神。 Dengan mengandalkan firman-Mu 接着你的话语， dan belajar untuk mempercayakan semua hal kepada Tuhan, 依靠主，相信主， maka kami akan melihat tangan Tuhan menuntun. 我们就可以看到主的手引领， Tangan Tuhan berkuasa. 主的手是大能 Tuhan 的手， berperang bagi kami. 主为我们出战。 Terima kasih Tuhan. 感谢 Kami 主， berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告祈求谢恩，奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 主耶稣祝福我们每一位。Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah firman Tuhan memberikan kita kekuatan, menjadi pelita untuk menerangi langkah hidup kita. Kita bersyukur juga untuk persembahan yang kita boleh bawa di hadapan Tuhan. Mari jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala berkat, untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sepanjang minggu ini ya Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau boleh memakai persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Biarlah bukan hanya persembahan materi saja yang kami berikan, tapi seluruh hidup kami persembahkan di hadapan Engkau. Menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menyanyikan pujian doksologi. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.